Kompleks. Isabella. Boleh nah? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Muqtar wa alihil athhar wa ashabihil aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina ladunna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita bertemu pagi ini pada 31 hari bulan Disember 2023, merupakan hari terakhir untuk 2023 nak masuk 2024. Bermakna tahun Masihi ini memahamkan kita bahawa pemimpin akhir zaman yang akan datang kembali itu Nabi Isa alaihi salam, usianya ialah masuk 2024. Sebab Masihi ini mengikut usia Nabi Isa alaihi salam. Tapi itu pada kira kita lah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, usianya sewaktu diangkat ke langit itu baru 30-an. Dia akan turun dengan 30-an juga. Cuma nak faham lamalah jarak beza tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pagi ni kita nak bicara perkara yang umum. Tak guna kitab lah pagi ni. Nak cerita nak apa? Cerita tentang mahalnya hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Tak semua orang dapat hidayah. Ada yang berusaha mencari hidayah, tetapi yang diketemuinya adalah perkara yang merosakkan. Ada yang tidak mencari, tetapi mendapat hidayah. Dan lebih istimewa lagi kita ni, Allah pilih dalam seluruh manusia ni, berbilion-bilion manusia ni, kita termasuk dalam kategori yang disebut sebagai Muslim, lagi mukmin, mudah-mudahan lagi bertakwa. Kerana kalau kita faham, tak semua orang yang Islam tu beriman, tetapi seseorang yang beriman pastinya Islam. Pasal apa? Pasal bila dia yakin kepada Allah Ta'ala, kerana bab yakin ni duduk di dalam hati. Perkara yang duduk dalam hati, dia akan mencorakkan perkara luar. Perkara luar tu ialah Islamnya, syariatnya. Dan tak semua orang yang beriman itu mampu mencapai taqwa. Tetapi orang yang bertakwa pastinya beriman dan sudah pastilah seorang yang Muslim. Kan? Jadi kenapa disebut Muslim? Sebab dia mengamalkan dengan Islam, maka disebutlah sebagai Muslim. Kenapa disebut sebagai mukmin? Sebab dia orang beriman yang bersungguh beriman. Kenapa dipanggil muttaqin? Sebab dia seorang yang sungguh-sungguh nak bertakwa.
maka disebutlah dia seorang Muslim, seorang mukmin, lagi muttaqin. Sebab itu setiap daripada perintah-perintah Allah ni kalau kita lihat di hujung-hujung ayat, banyaknya begitu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ataupun supaya atau agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nak cerita apa? Kita bersyukur. Dalam bilion-bilion manusia ni kita lahir-lahir je dah Islam. Kan? Tapi sejauh mana kita dapat merasai nikmat Islam ini? Kita tak seperti mana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu masa dulu bapa dia ni jaga api. Jaga api maknanya negara tu orang sembah api. Tugas bapa dia pula jaga api supaya api tu tak padam. Tu kerja dia. Kau nak faham kira orang yang ahli sungguh lah dalam agama api tu, namanya Majusi. Di mana tu? Di Parsi. Disebut juga dengan nama lain sebagai Kisra. Kalau hari ni kita faham negara tu Iran. Kan? Iran. Kalau kita ambil dalam maps ni, Iran ni, kalau kita nak tengok daripada antara Iran kepada Madinah atau masa dulu Yathrib atau ke Mekah, dia ada satu jarak yang sangat jauh. Sangat jauh. Jadi di sana, nak cerita apa tu? Nak cerita tentang satu orang manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya Salman. Kita duk panggil dia Salman Al-Farisi. Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya bila kita sebut Salman ni, kita akan teringat satu peristiwa. Peristiwa itu adalah peristiwa perang Khandaq. Kerana suatu perang Khandaq, Khandaq tu parit, membina parit. Kerana tak pernah lagi berlaku satu strategi nak bina parit ni. Tetapi idea tu diberikan oleh Salman kerana pengalaman dia di negara dia. Kan? Maka Nabi menerima pandangan itu. Ini makna kalau sebut pasal Salman ni, orang akan ingatlah kisah dia yang tu yang sangat popular. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Dan ada banyak lagi lah perkara-perkara penting yang disebut oleh Nabi sewaktu peristiwa perang Khandaq tu. Tapi saya bukan nak cerita yang tu dulu. Nak cerita tentang Salman Al-Farisi ni, nak banding dengan kita ni yang tak pernah fikir pun kita ni siapa. Kita tak fikir pun aku ni dari mana. Tak fikir macam tu. Kan, aku ni betul ke yang aku ni buat apa kat sini? Kan, pendek kata, kita tak pernah fikir kita ni siapa, kita ni dari mana, apa tujuan kita dekat sini dan kita nak pergi mana. Bila masa kita fikir semua tu? Bila kita masuk pengajian. Sebab tu agama tak boleh berpisah daripada ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab tu Allah perintah kita bacalah olehmu. Bila kata baca, tak boleh baca saja pula. Kena tengok pula kepada ulama mufassirin. Apa ulama tafsir tentang ayat ini, Iqra' ni, iaitu bukan sekadar baca. Maksud baca tu mana sumber kepada ilmu. Tapi ilmu tu dia tak boleh baca saja. Dia mesti ada yang mengajar kita. Sebab apa? Sebab yang ada dalam kitab, yang ada dalam buku, kan kitab tu buku lah. Kan? Cuma kita ni faham macam buku ni, buku biasa-biasa. Kalau kitab ni berkaitan dengan agama. Sebenarnya kitab tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tu buku. Al-kitabun. Kan? Al-kitab. Kita pun sebut kitab juga. Tapi kita kata buku lah. Kan? Jadi bila kita baca buku, mesti ada yang menulis. Kan, bila yang menulis tu pula, tentu orang itu paling-paling tidak pun dia lebih pengetahuan daripada kita. Kan? Kalau tidak, macam mana dia nak tulis? Apatah lagi bila kita melihat kepada buku-buku atau kitab yang nak menunjuk jalan kita kepada Allah. Tentulah dia ni, kan, kalau tak ulama pun orang alim. Kalau dia tak ulama besar pun dia orang alim. Tapi biasa kita merujuk kitab-kitab ni ulama belaka. Jadi bila ada buku, mana ada penulis. Bila ada penulis, maknanya guru kita tu lah. Sebab tu kitab ni pun kita kena jaga elok. Sebab kitab ni kita kena jaga elok. Pasal apa jaga elok? Macam kita jaga kat tuan punya badan tu. Sebab kata-kata dia, ilmu dia telah direkodkan atau telah dirakam di dalam penulisan dia. Jadi bila kita baca bermakna apa? Ada guru. Kan? Tak boleh baca saja. Bila kita baca, maka ada guru. Dan bila pula kita nak baca lagi tanpa guru, setelah kita belajar, kita ulang kaji. Kita kena membaca. Dia membaca sebelum belajar, kan? Kemudian belajar dan baca selepas belajar. Kalau kita lalu proses ni, membaca sebelum dan membaca dan melihat dan mendengar
dan membaca selepas itu, maka ada satu proses yang lebih cepat dapat datang kepada kita itu kefahaman. Tapi bila kita tak ikut keadaan tu, tak ikut kaedah itu, maka kita ni tunggu, dia lain sikit. Kan kita tunggu. Kat mana kita sekarang? Ni sebagai sedikit adab lah maksudnya. Maka kita kena tahu kita ni nak belajar apa hari ni. Cuma hari ni umum lah. Kan? Contoh ni umum. Saya dah bagi tajuk sebab saya bagi tajuk awal tadi. Nak cerita apa ni? Mahalnya hidayah. Itu tajuk dia. Kan? Cuma saya nak kaitkan sikit dengan bila waktu kita dengan kitab ni, kita kena tahu besok nak mengaji apa. Kurang-kurang pun tahulah kitab apa. Baca contoh kita hal-hal yang lain. Kita mesti tahu nak pergi mana. Dan kita tahu boleh nak pergi mana, nak jumpa siapa. Dan bila kita nak jumpa siapa lah, mesti kita tahu apa tujuan jumpa dia. Kan? Malah kita boleh fikir nak sembang apa dengan dia. Dan nak turun kita tanya kat kawan kita, dengan ni nak sembang macam mana lah? Dia ni orang ni macam mana? Kan? Kita nak tahu latar belakang tu supaya bila kita jumpa dia baru timbul keselarasan, keserasian. Bertambahlah kasih sayang. Macam itulah kaedah kan. Jadi bila kata agama ni dia tak boleh tanpa ilmu. Kan? Bila kata ilmu bermakna tu sebab syarat asal kena ada kekuatan akal, kesempurnaan akal yang sempurna dan jawarih yang sempurna. Sebab kalau tidak, macam mana kita nak memahami sesuatu ilmu? Macam mana kita nak faham agama? Okey, jadi apa nak cerita? Nak ceritanya daripada rakyat Malaysia 36 juta ke sekarang? 36 ke? Ke lebih kurang lah. Ke lebih ke mungkin kurang begitu. Kata 36 juta. Soalan bonus dia, berapa orang Islam di Malaysia ni? Kan? Itu kita fikir ya. Kemudian daripada jumlah orang Islam tu, berapa yang mengaji? Agak-agak dia lebih ke daripada jumlah tu ataupun kurang? Lepas tu daripada yang mengaji itulah, berapa pula yang boleh beramal? Kemudian daripada yang beramal itu, berapa pula yang mencapai takwa? Bermakna bila mencapai takwa, maka dia solid lah. Pasal bermakna dia ada ilmu, dia beramal dan dia mencapai akhlak. Akhlak dengan Allah dan akhlak sesama manusia. Itu persoalan. Jadi sebab tu saya kata kita tak dapat menghargai hidayah tu. Kenapa? Sebab dia balik pada masalah ilmu. Kita tak fikir pun kita dari mana. Sebab kalau orang cerdik dia akan fikir kita ni sebenarnya dari mana. Kan? Persoalan bagi fikir 2-3 saat. Kita sebenarnya daripada mana? Tapi kita fikir kan, mana kita cerdik tu. Kita ni takkanlah tiba-tiba ada kat sini. Kemudian bila kita dah ada kat sini, orang cerdik lagi, dia akan fikir, buat apa kat sini? Takkan saja-saja kot. Kan? Kalau kita fikir hal-hal yang lain lah, kita pergi Maidin, paling dekat kita ni Maidin lah kan. Kita pergi Maidin, kita nak buat apa pergi Maidin ni? Dia mesti ada persoalan begitu. Kan, betul tak? Walaupun kita kata, jom pergi Maidin, kita pun pergi. Bila dah masuk, kita cari apa ni? Tak ada apa. Tak ada balik lah. Macam tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada erti begitu buat apa. Kan? Tapi mungkin boleh jadi, ada orang kata, tak apalah kita merayau-rayau je. Bila dia merayau tu tak apa lagi tengok-tengok kan. Kok lain kali, ni tengok. Tak apa lagi. Yang merayau, dia beronar. Dia menimbulkan masalah pula. Mungkin dia mencuri. Mungkin dia kacau orang. Mungkin dia rosakkan harta benda. Mungkin dia conteng. Benda dia simple je kan. Tapi kenapa dia jadi begitu? Sebab dia tak tahu kenapa dia ada kat situ. Jadi bila kita orang cerdik ni maksud mukallaf lah kan. Mukallaf mesti cerdik lah. Kan, cerdik bukan sampai mesti genius. Ada beza. Cerdik tu pada dia boleh kenal. Aku dulu daripada alam roh. Nampak? Kan? Sekarang aku dekat dunia buat apa? Ada sebab. Ada dalil lah sebab tu. Apa sebab dia? Beribadah kepada Allah dan nak jadi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Malah kita tahu Allah yang beritahu kita begitu. Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia. Kalau bahasa kasar dia, aku tak jadikan jin dan engkau tu. Gitu. Aku nak faham kamu tu. Melainkan untuk beribadah kepada aku. Aku ni ada tujuan. Maka kita berfikir lagi, takkan nak semayang saja. Kan? Takkan kita nak hidup semayang saja, pada semayang
tak banyak mana sebenarnya dan tak lama mana. Betul tak? Jadi ibadah macam mana ni? Kan. Jadi kita Masya Allah. Hmm. Hmm. Tapi kenapa kita rasa contohlah macam kita ni semain waktu tapi kadang-kadang tu nak buat benda sunat kan. Kadang-kadang dua rakaat je pun tapi rasa macam berat. Kenapa jadi begitu? Masya Allah. Soalan baik tu kan. Kenapa kita ni insya-Allah boleh jaga fardu, tapi bila pergi kepada solat sunat kita rasa macam berat. Pasal apa? Sebab kita tidak ma'rifatullah. Kan? Sebab kalau kita memahami atau mengenali Allah SWT, kita rasa tak patut tak buat perkara sunat ni. Sebab sunat ni sebenarnya bukan pilihan sebenarnya. Sehingga orang dipaham kita kan, alah sunat je. Sebenarnya sunat ni seboleh-bolehnya dibuat. Cuma dijadi sunat sebab tak nak bebankan kita. Contoh, macam duha. Ada berapa rakaat kita boleh buat? Satu pandangan yang masyhur, 8 rakaat lah. 2. Ada juga pergi sampai 12 kan. Tapi kita ambil yang biasa kita faham 8. Jadi bila 8, maksudnya yang kita nak ringan kita apa? Bukan mesti buat 8 kan. Walaupun sekadar kita buat 2. Macam tu lah. Buat tak? Buatlah. Jadi ada kelonggaran kat situ. Kalau kita rasa ada kemampuan, kita buatlah. Kalau tak ada, buat 2 dulu. Sebab apa? 2 ni sebenarnya semacam asas. Bila kita mula dengan 2, lama-lama sesuatu benda ni bila kita buat makin lama, dia semakin ada satu keadaan, dia semakin sampai dan dia makin sedap dan dia makin tahan. Faham tak? Faham tu kan? Macam benda apa pun, bila satu benda tu tempat tu berkarat contohnya, kita gosok dia. Mula-mula kalau dia boleh bersuara, maka dia akan kata sakit. Kan? Macam badan kita, orang selalu pegang-pegang sakit. Tapi bila dah biasa pegang, tak pegang tu macam tak boleh. Orang lain, sakit. Kita tak sakit dah. Pasal sudah menempuh berpuluh-puluh kali dipegang, hilang sakit. Apatah lagi benda karat. Bila kita lagi lama, karat tu hilang ke bertambah tebal? Semakin hilang. Bila semakin hilang, dia akan semakin nampak kepada kemilau dia. Dia punya kilat dia nampak. Berkilat nampak. Bila kita nampak kilat, apa perasaan kita? Kita nak buat lagi. Kan? Maksudnya apa? Bila kita beramal, memang mula dengan 2. Tak apa, mula dengan 2. Tapi lambat laun, bila kita buat, dia datang satu perasaan. Bila kita tak buat, kita rasa macam tak selesa hidup ni. Ni saya menjawab soalan dulu kan. Tak kita sambung balik. Maksudnya apa? Tak selesa. Bila tak selesa, kita buat juga. Lambat laun bukan tak selesa lagi. Kita rasa ada satu kesedapan. Bila ada kesedapan tu, itu kata lazah tu. Halawatul amal. Kita rasa sedap dengan amal tu kan. Mula sedap dengan amal. Tapi bila kita beramal, kita tambah. Dia tak berat dah. Dia ringan. Bila kita ada masa, kita akan buat banyak. Bila kita kurang masa, tak dapat buat banyak. Tapi tak tinggal. Nampak tu? Bila dia ada masa yang banyak, dia buat banyak lah kan. Tapi bila dia tak ada masa yang banyak, tak cukup sebab dia sibuk, dia tak boleh buat banyak. Tapi dia tak tinggal. Hatta setengah orang, kerana dia terpaksa tinggal sebab ada perkara yang lebih mewajibkan dia pergi. Ni kena bijaksana, itu kena ilmu. Maka mungkin dia ganti pula semayang tu di waktu yang lain. Dia sampai tahap gitu. Sebab kadang orang faham gini kan, contoh. Saya nak beribadah di rumah. Kan? Nak beribadah. Kemudian, Nasir kata datang sini. Sini ada hal berkaitan dengan ilmu. Jadi saya fikir balik, mana yang lebih besar? Jadi tak apalah. Saya tinggalkan ibadah tu sebab ibadah tu untuk saya seorang. Saya baca Quran kat rumah tu untuk saya seorang. Kan? Atau mungkin saya nak habiskan duha saya sebanyak 8 rakaat tentu. Tapi kalau saya datang sini, saya tak boleh lah. Saya buat 2 saja. Maka kalau saya berkeras, baik saya habiskan 8, saya mengaji, lepas tu saya habiskan salawat saya, istighfar saya. Itu salah faham. Sebenarnya dalam keadaan melihat 2 perkara yang penting, ibadah peribadi dengan ibadah yang melibatkan orang ramai, besar yang ni lagi. Apatah lagi dia melibatkan ilmu. Sebab tu Nabi SAW sebut, saya sebut saja, dia ada hadis dia. Nabi kata, bila ditanya kepada Nabi kan, mana yang lebih patut kita banyakkan? Kita menambah ilmu atau menambahkan ibadah? Maksud menambah ibadah itu perkara sunat lah. Maka Nabi kata, tambah ilmu. Maksud ilmu ditambah tak apa. Lagi bagus sebab bila kita tambah ilmu, khususnya fardu ain lah kan. Bila kita tambah ilmu, apa akan berlaku?
Walaupun amal kita sedikit, tapi amal yang sedikit ini semakin berkualiti. Sebab kita nak nampak, oh salah kau ni, betul kan? Tak sempurna ni, sempurna kan? Oh berat kau ni, kita ringankan. Gitu. Nah, Allahu a'lam. Itu keadaan dia, balik pada poin dia, makrifatullah. Sebab bila kita makrifatullah, mana kita kenal Allah Ta'ala, kita bersyukur. Kita bersyukur. Dan Nabi SAW bukan semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Dan Nabi semayang bengkak-bengkak kaki, Aisyah tanya, kenapa Rasulullah semayang sampai bengkak kaki? Sedangkan Rasulullah ni maksum, Rasulullah ni orang tidak berdosa. Allah jaga Rasulullah ni. Allah jaga para Nabi dan Rasulnya. Tapi Rasulullah jawab simple je. Rasulullah kata, abdan syukura. Aku ni hamba yang bersyukur. Kan? Jadi kita, kan, balik pada persoalan tadi, yang saya duduk cerita ni, bab hidayah ni, apa yang kita nak bersyukur besar sekarang ni? Sebab Allah bagi kita hidayah. Allah bagi kita hidayah. Dia bukan mudah kan? Sebab itu hidayah ni, kenapa pula kita tak jadi macam Salman tadi? Kan? Salman tadi, dia duduk jauh. Dia duduk di Parsi atau Kisra atau sekarang ni Iran. Kalau kita balik tengok balik map daripada Parsi atau Iran tu kepada Madinah, begitu jauh. Dan dia duduk pula dalam satu suasana yang tak ada pun gambaran macam kita ni, tak ada. Situ memang semua menyembah api. Menyembah api. Bapa dia pun jaga api. Bapa dia kaya-raya. Bapa dia orang yang terhormat. Bapa dia dimuliakan oleh kalangan bangsa dia. Nak kira dia tak payah fikir apa dah kan. Tapi sebab dia mula berfikir, kenapa aku ni? Kan dia fikir. Sebab tu Allah suruh berfikir. Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak mahu berfikir? Atau Allah tanya kita, afala yaqilun. Apakah kamu tidak memikirkan? Kan? Sebab kalau kita fikir, balik kepada tadi, takkan aku duduk kat sini saja-saja. Maka kita pun nampak bahawa Allah kata suruh kita ibadah. Poin tadi kan, ibadah kan. Kita fikir takkan ibadah nak semayang saja. Maka bila kita belajar lagi, nak kena belajar. Tak belajar tak nampak. Bila kita belajar, baru kita faham rupanya maksud ibadah di situ bukan sekadar hubungan kita dengan Allah, tetapi termasuklah hubungan sesama manusia. Jadi di mana kita tidak berhubung dengan manusia? Cuba jawab kata, di mana kita berhubung dengan manusia? Walaupun kita kata, saya tak campur dengan orang. Saya duduk di rumah. Saya bangun pun buka tingkap je. Saya tak perlu keluar. Kalau saya panas, saya tutup tingkap, saya buka aircon. Lepas tu dia kata, saya tak campur dengan orang. Masa bila dia tak campur dengan orang, baju yang dia pakai, siapa buat? Rumah yang dia duduk, siapa buat? Aircon yang ada kat rumah dia, siapa pasang? Kan, kalau dia kata tak campur dengan orang, dia mesti memerlukan pakaian. Tak, dia berhubung dengan manusia. Dan ada ramai manusia-manusia di luar sana yang telah begitu berjasa dalam hidup dia sebab ada kilang pakaian, ada kedai pakaian, sehingga dia boleh beli pakaian, dan pakaian tu pula ada banyak jenis yang dia boleh memilih mana yang dia suka mengikut keinginan dia. Tidakkah itu dia ada hubungan? Tapi dia selalu cakap dengan orang, saya tak campur dengan orang, saya boleh beli baju balik. Pergi bagi baju tu buat apa? Kan, kalau manusia dia nak fikir dia kata tak perlu ni, tak boleh. Jadi dalam Islam ni, dia balik kepada Allah kata tadi, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Bila kata fis silmi kafah, dia tak boleh tinggal satu pun. Sebab tak ada satu perkara dalam hidup kita ni yang tak berhubung dengan manusia, meskipun seseorang tu kata dia tak nak campur dengan orang. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab dalam 3 perkara ni pun dia tak boleh elak dari manusia. Makanan, dia boleh elak tak bertemu dengan manusia? Tak boleh. Kalau dia tak masak pun dia kena beli, berkaitan dengan manusia. Kalau dia masak sendiri pun dia akan bahan mentah, melibatkan manusia. Tempat tinggal, melibatkan manusia. Mesti ada yang membina, mesti ada yang buat plan. Okay. Mesti ada berkaitan dengan elektrik. Macam-macam lah. Kemudian satu lagi ialah berkaitan dengan apa? Satu tadi apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal kan? Tempat tinggal, pakaian, semua ni semua memerlukan hubungan sesama manusia. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita fikir balik. Jadi maknanya bila dia mendapat hidayah, kan? Dan dia mula berfikir, bermakna apa? Dia telah duduk dalam agama ini disuluh dengan ilmu. Baru dia fikir. Begitu Salman ni. Saya buat cerita tu perbandingan nak bagi faham susah. Jadi Salman ni duduk fikir.
Takkan macam dia ikut, aku tak boleh terima. Agama api ni aku tak boleh terima. Jadi nak jadi sebab satu masa tu ayah dia suruh bagi dia satu tugas. Pendek cerita, dia pun pergi buat tugas tu. Dalam perjalanan dia balik, dia nampak satu bangunan. Dia tak tahu bangunan tu apa. Sebab dia tak nak tengok ada kepercayaan lain seperti itu, dia tak tahu. Dia pergi. Pergi-pergi dia masuk, rupanya dia pergi itu gereja. Gereja. Dan ada dalam banyak-banyak masa tu, ada lagi yang masih lagi kira duduk pada jalan betul lah. Injil kan, Injil. Dia nampak dia pun ni beribadah, dia tak macam dia. Macam dia pun tak sembah api, dia nampak dia pun ada memuji-muji, memuja kan. Adalah. Ada di situ. Dia pun suka, sampai dia jadi, kalau bahasa kita tu dia jadi ghalid. Sampai tak balik, sampai ayah dia risau, mana pula anak aku ni? Kan? Jadi ayah dia hantar satu orang pergi cari. Dia pergi cari. Dan dia pula, Salman ni manduk fikir selalu, aku dari mana? Aku ni buat apa kat sini? Nanti aku nak pergi mana? Siapa Tuhan yang sebenar-benarnya? Dia selalu duk fikir tu. Benda bila berfikir ni, Allah buka jalan. Tapi nak cerita hidayah dia dahsyat, pasal susah dia nak dapat. Dia tak macam kita. Tu saya sebut awal tadi, tak macam kita. Mahalnya hidayah ni sebenar. Tapi benda mahal ni kita tidak menghargainya. Sebab lahir-lahir Islam. Lahir-lahir ayah kita Islam. Lahir-lahir mak ayah kita Islam. Lahir-lahir kita ni Islam. Lahir-lahir kita diberi nama Islam. Lahir-lahir kita tengok masyarakat kita masyarakat Islam. Tapi sayangnya tak cari ilmu. Maka sesuatu yang mahal, kalau tak ada ilmu untuk menjaganya, maka dia akan rosak. Barang-barang yang kita ada ni pun, kalau tidak ada ilmu nak kita jaga, kan? Barang kita kena jaga. Ada ilmu, ilmu jaga barang kita. Kan? Apa benda pun, cuba cakap ke saya apa benda. Hatta handphone kita tu pun kan, kita nak ada ilmu untuk jaga dia. Kau tak ada ilmu nak jaga, dia akan rosak. Rumah kena ada jaga, ilmu nak jaga rumah ni. Diri kita kena ada ilmu jaga diri kita ni. Nak makan apa boleh dimakan, apa tak boleh dimakan. Ini hidayah mahal. Hidayah ni mahal. Tapi kita tak pun ada ilmu untuk belajar, untuk menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila bapak dia cari, suruh orang dia cari, orang tu report lah. Dia kata sebenarnya anak kamu dah dengar satu agama begini-begini. Ayah dia risau lah. Ayah dia kata yang lain semua tak benar. Yang benar ni api je. Dia tak boleh terima. Dia kata mana boleh, dia kata. Ayah dia susah hati, kurung dia dalam bilik. Bila kurung dalam bilik, waktu tu dia hantar satu surat kepada padri masa tu. Dia kata kalau ada mana-mana rombongan daripada Parsi, kalau nak pergi ke Syam. Kalau ada rombongan yang nak pergi ke Syam, beritahu dia nak ikut rombongan tu. Dia nak tinggalkan dah. Dia kata tempat ni dia nak cari ilmu. Sebab apa? Perasaan tu datang. Sebab perasaan nak ingin tahu tu. Perasaan ingin tahu tu. Kita ada tak ada perasaan ingin tahu? Kita pernah fikir tak Islam tu apa? Kita pernah fikir tak kenapa aku ni Islam? Kan? Benda tu mungkin soalan jangan tanya macam tu. Tak, patut kita kena fikir. Masa bila yang kita Islam? Apa yang kita faham tentang Islam? Kan? Kita fikir macam Haji buat sudah. Bermakna hari ini ramai orang yang mengaku dia tu orang Islam, yang dia mengaku dia beriman, tetapi duduk pada taklid sahaja. Apa taklid ni? Maksud dia ikut-ikut je. Kenapa engkau Islam? Sebab mak bapak saya Islam. Kenapa engkau semayang? Kan macam soalan tadi. Kenapa engkau semayang? Kalau tak semayang, apa orang kata? Kenapa engkau tutup aurat? Yalah, semua orang tutup aurat. Kenapa engkau tutup aurat? Sebab sini nak kerja kena tutup aurat. Nampak? Kita tak pernah berfikir tu. Dan kita tak tahu apa beza Islam dengan iman pun kita tak tahu. Apa tak lagi boleh cerita tentang takwa. Malah perkataan hidayah tu pun orang tak jelas. Apa beza hidayah? Apa beza taufik? Apa beza inayah? Sedangkan selalu kita dengar orang sebut hidayah, taufik, hidayah dan inayah je. Yang kita bincang ni baru hidayah saja nak faham. Tapi Salman dia fikir. Sampai dia mendesak diri dia. Kalau normal lah, manusia normal ni, dia takkan tinggal negara dia. Ya, dia takkan tinggalkan negara dia. Bermakna kalau dia tinggalkan negara dia, dia kena tinggalkan mak ayah dia, dia kena tinggalkan keluarga dia. Dia takkan tinggalkan kekayaan ayah dia. Sebab ayah dia kaya, dia hidup selesa. Apa dia nak, semua dia boleh dapat. Tapi kenapa dia fikir sampai kalau ada rombongan nak pergi ke Syam, dia nak ikut? Sebab Syam tu mana masuklah Palestin tu. Sebab kita kena faham,
kitab Injil yang dia nak belajar tu asas daripada situ. Nasrani kan Nasrani. Ada beza Nasrani dengan Kristian. Itu orang keliru sekarang. Sebab tu saya pun malas kalau orang suruh jawab pun, saya tak orang pun nak jawab dekat secara terbuka ni. Pasal kita jawab pada orang tak faham. Kan? Kita jawab pada orang tak faham. Macam mana nak faham tu? Macam mana dia nak faham? Sebab dia pun tak faham. Kan? Contohlah kita kata, hang kena tutup aurat. Sedangkan dia tak tahu tutup aurat tu hukum apa. Apa faedah? Hang kena sembahyang duha bagus-bagus. Apa faedah sedangkan dia subuh tak sembahyang? Tak kan? Benda saya minta maaf lah kan. Nak bagi kita berfikir je. Nak masuk tahun baru, kena fikir apa itulah. Jadi tambah kita nak kata pula Kristian, Nasrani, Yahudi. Dia pun tak tahu Yahudi macam mana. Satu dia kata. Apa beza pula Nasrani dengan Kristian? Sedangkan ini kita dah baca lama dah. Di mana kita baca? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dua ni Allah kata apa? Dimurkai lagi sesat. Dimurkai itu makna apa? Dilaknat. Siapa yang dilaknat tu? Yahudi. Siapa yang yang sesat tu? Nasrani. Apa kita lakukan lepas dibaca ayat tu? Amin. Tahu tak sebab apa Yahudi tak bagi kita sembahyang jemaah di masjid ramai-ramai? Dapat tak jawapan? Itu jawapan dia. Sebab tu kalau satu tempat tu ada 5,000 orang, berapa ribu orang yang datang masjid? Soalan mudah saja. Kita tak payah tengok jauh-jauh. Kalau satu kawasan tu ada 5,000 orang, ada masjid yang besar, kalau kita tanya, berapa ribu orang yang datang sembahyang di masjid? Kalau kita fikir, selalu kita dapat apa orang? 1,000 dah. Tak ada. Orang duduk 10,000. Kalau 1,000 tak ada daripada 10,000 orang, berapa persen je yang datang? Jadi kalau yang sembahyang pun tak ada berapa persen, yang mengaji berapa persen? Jadi yang kalau sembahyang tak berapa persen, yang mengaji pun tak berapa persen, yang beramal berapa persen? Tiba-tiba timbul isu macam-macam hari ni. Itu sebab jangan heran kalau orang punya komen, kita terkejut. Jangan dengan terasa hati. buat tak tahu je lah pasal dia tak faham. Sebab dia tak mengambil tanggungjawab ilmu. Jelas? Balik pada Salman ni. Jadi apa Salman nak? Dia pergi sampai ke Syam. Apa berlaku? Dia cari siapa? Dia cari ulama. Bukan ulama, bukan tuan guru pergi cari dia kat Parsi. Tapi dia daripada Parsi cari tuan guru di Syam. Dia nak buat apa? Dia nak mengaji. Dia nak belajar. Itu pun Allah uji. Nak tengok ikhlas ke tak ikhlas dia ni. Mula-mula dia mengaji. Dia jumpa Tok Guru tu. Padri lah masa tu kan. Tok Guru tu apa? Mengajar sebab nak kumpul harta. Mana dia jual agama dengan dunia yang sedikit. Dia tengok dia kata guru ni tak boleh. Kan? Dia tak capai apa dia nak. Dia tak dapat apa yang dia inginkan. Sebab sebenarnya bila seseorang tu mencintai dunia dengan mencintai akhirat, kalau kita duduk dengan dia, kita tahu. Kita dengar ilmu kita tahu lah, ini ilmu ni bawa kita ke dunia. Ilmu ni bawa kita ke akhirat. Kita tahu dah. Dia tak boleh masuk, dia tak boleh accept dalam hati. Kita sendiri boleh kesan kan. Kalau begitu keadaan kita pun tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh ke mana ni. Lagi aku mengaji, lagi mengarut. Lagi mengaji, lagi cinta dunia. Lagi mengaji, lagi bergaduh. Lagi mengaji, tengok buruk orang. Lagi mengaji, duk cerca orang. Lagi mengaji, duk kata macam-macam. Ini bukan mengaji ni bergaya ni. Ini mengaji ni. Jom kita pergi kelas mengaji. Betul tak? Tapi semua orang akan kata ini adalah kebaikan. Kena cari ilmu. Tapi habis semua orang kita keji. Semua kebaikan kita keji. Semua kebaikan kita keji. Akhirnya walaupun tak kata kita bagus, tapi sebenarnya orang akan kata, "Oi, baguslah kamu. Kamu telah beri kami pencerahan." Sebenarnya kita telah membuatkan orang jadi apa? Penceroyan. Tu ceroy. Mudah-mudahan boleh berfikir kan. Jadi dia pun tahu tak boleh. Dia pun tukar guru. Kalau ikut sejarah dia mengaji 4 guru dia mengaji. Ngaji guru ni, ngaji sampai mana? Sampai mati guru tu.
Ni kita, guru tak mati, kita dah hilang lah. Dia mengaji sampai tok guru mati. Tok guru bentar dia dah nak mati dah, wafat. Dia semua guru dia jumpa semua guru tua-tua. Tua dah macam ni, ada tak larat dah. Macam saya pun tak larat dah kan. Kira tua lah tua kita ni kan. Tak larat lah. Suruh jauh-jauh sikit tak apa kot. Bagi orang lain dah. Dia jadi macam tu dah. Jadi bila kita dah tak apa nak larat, kita kata apa? Nanti kamu cari guru lain. Pasal saya pun rasa macam tak larat lah. Tapi dia tak pergi lah. Sampai guru tu mati, baru dia cari guru lain pula. Ini adab dengan guru. Tu sebab tu, kalau kita tak boleh ikut sampai dia mati pun, kalau nak tukar guru, adab dia, kena tanya guru tu. Kita contohlah kita panggil dia ustaz ke kan, contoh. Kiai ke, tak kira. Haji ke, abang ke kan, tak kira lah. Dia istilah dia biasa. Biasa tutup guru ni lagi orang terkejut kalau dia panggil. Ayah cik orang panggil. Orang rasa, ngaji dengan siapa? Ayah cik je kata. Ya apa kelas dia kata. Ngaji dengan saudara kamu. Dia faham gitu. Dia tak faham sebenarnya panggilan-panggilan ni ialah panggilan supaya mesra. Ada hubungan seperti ayah dengan anak. Jadi katalah begitu. Katalah abang lah contoh. Dia kata abang kan. Abang haji ke, abang apa ke kan. Saya ni nak pergi ada satu kuliah lain. Boleh tak bagi saya pergi? Dia sampai macam tu, kena tanya. Maka guru ni kata, siapa guru tu? Maka kita bercakap, guru tu sekian share. Oh, elok pergi. Silakan. Nampak tak tu? Nampak tak? Guru dia bagi tak? Sebab apa dia tanya guru? Sebab guru tu tahu yang dia nak pergi tu boleh ke tak boleh. Tapi guru kata, siapa tu? Tak usah pergilah kot. Duduk sini dah. Ini pun tak habis. Kita ni pula lain macam. Bila dia tak bagi, kita tak ada juga. Mana yang tanya ni? Pergilah. Tadi tanya, apa pergi? Dia tanya, kalau kita kata tak pun, dia nak pergi juga. Kalau kita kata, ya, ni baru bagus. Dia kata. Kalau kata tak apa punya guru, nak pergi sana pun tak boleh. Jadi sekarang baik-baik tak payah, tanyalah dia. Kan? Orang dulu dia tanya, boleh tak boleh? Tak boleh tak pergi. Walaupun dia rasa macam rugi tak pergi, tok guru kata tak boleh, dia melihat bahawa pasti ada banyak kebaikan kat situ. Adab ni mana ada orang ambil dah, adab ni orang tak kisah dah. Sebab tu hari ni orang jadi orang yang celum-celam. Dia petik ni, petik, betul dia buat mazhab sendiri je. Dia petik. Betul dia lenyet, buat jam. Dia buat jam. Itu masalah. Na'udzubillah. Jadi sampai guru tu mati, guru nak mati dia besar lah. Kamu cari guru ni pula. Dia cari pula. Ngaji. Wah, sampai handai lah. Dah satu pengorbanan dah. Tinggalkan negara, tinggalkan keluarga. Nak dapat apa? Nak dapat hidayah. Ya Allah Akbar. Kita mana ada buat macam tu? Siapa tinggalkan negara dia pergi ni? Tak ada. Mana ada kita. Ini pun saya ringkas cerita ni. Cerita dia kalau panjang. Saya ringkas nak bagi fahamnya kan. Lepas tu sampailah guru ni pun sakit, nak mati, semua guru dia macam tu. Dia syorkan guru yang lain pula. Dia pergi jumpa satu guru juga. Sama kat dia belajar. Bukan belajar saja, belajar dan khidmat kepada guru. Bukan belajar saja, belajar dan beramal. Dia khidmat pun kuat. Apa khidmat kita sekarang? Soalan bonus. Selalu orang tanya nak khidmat. Apa khidmat sekarang? Khidmat sekarang, secara mudah nak faham, datang mengaji ni khidmat lah. Datang ni pun dah kira khidmat. Bukan khidmat. Orang faham khidmat ni macam-macam lah kan. Sebenarnya kaedah mudah nak faham, datang mengaji ni pun khidmat. Sebab dulu ada cerita dia. Bila dah ramai, dia nak khidmat dengan guru. Takkan semua nak buat benda yang sama kan. Jadi guru, orang ni terasa hati murid ni. Kami tak dapat khidmat, dia je. Pasal apa kamu nak serasa hati? Kamu datang mengaji kan? Ya, saya datang. Itu khidmat kamu datang mengaji. Baru dia punya hati. Dia pun khidmat juga. Sampai guru ni pun begitu. Dia sakit, dia nak mati. Maka guru ni kata, tak ada guru dah kat sini, dia kata. Maka dia kata, kamu tengok macam kita belajar dalam Injil. Dalam Injil kata apa? Bukan dalam Bible. Dalam Injil. Faham? Bila dalam Injil kata apa? Kamu kena cari Nabi akhir zaman. Dan Injil sebut dah. Nanti kamu pergi satu tempat, sekian-sekian tempat ni, dia akan, tanah dia subur, dia kata, kat tanah subur tu ada banyak pokok kurma, macam-macam jenis kan. Kita rasa biasa tak kan?
Sebab dulu di Mekah tak ada pokok kurma. Sebab tu sekarang kalau orang beli kurma di mana? Madinah. Jadi bila dia faham tu, dia pegang satu. Kemudian, apa tanda-tanda lagi Nabi akhir zaman? Kamu cari itu, yang itulah kebenaran. Sebab orang yang hak, kalau ahli kitab, dia tak menyembunyikan kebenaran. Dia akan beritahu macam mana ciri-ciri dia. Macam kita akhir zaman. Tahu tak ciri-ciri akhir zaman? Tahu kan? Bila ulama' dihina, kan? Bila ulama' ditohmah, bila orang beramal dipandang sepi, maksiat diangkat, kan? Kita tahu dah kan? Bila kita tahu, apa nak buat? Sungguh-sungguh dengan agama. Sungguh-sungguh dengan agama. Jangan kita terpengaruh dengan benda-benda ni. Dan kalau kita rasa susah nak jawab, tak faham, jangan buat apa-apa. Diam je, jalannya. Yang kita tahu tu kita jalan. Jadi, apa ni? Dia pun, lagi satu apa? Dia kata, kalau ciri-ciri Nabi tu, dia tak terima sedekah. Kemudian, dia hanya terima hadiah. Kemudian, ada tanda kenabian di belakang badannya. Dia pegang itu. Nak jadi sebab kan? Waktu dia nak pergi dalam permusafiran tu, nak cari ni, guru tu dah tak ada dah. Dia rombongan yang dia ikut tu, Masya Allah, jual dia. Dulu ni boleh jual-jual tau, manusia, ada jual manusia. Macam Piramli cerita. Ada tengok cerita Piramli? Teng. Itu bukan, memang lawak, tapi sebenarnya memang manusia lah jual. Kalau dia jual, ada orang beli, dia jadi hamba. Hamba ni kira habis. Apa kata Tuhan? Kerja pagi, petang, malam. Ditakdir Allah Ta'ala, dia dijual. Dia dijual. Kalau kita fikir balik, hang anak orang kaya, hang tinggalkan negara, hang tinggalkan keluarga, lepas tu sampai hang kena jual. Dahsyat tak pengorbanan tu? Dahsyat. Ada tak kita punya pengorbanan sampai macam tu? Nak cari hidayah? Mana ada? Maka diberilah nama Syahzan bin Sulaiman. Tapi nasib banyaklah dia punya. Boleh bukukan cerita. Suruh Ustaz Ridwan tulis. Dia kena bukukan. Dia kena bukukan. Bila orang buku, kisah-kisah kita ni, dia boleh jadi ambil sempadan dia kan. Kita tahu, oh benda macam masa yang ada cerita. Dia memang ada cerita, tak ada salah cerita. Macam mana perjalanan hidup kita kan. Lahir kita macam mana, kita besar macam mana kan. Macam mana kita kenal Islam, siapa yang buat. Ni kita kena bawa. Nampak Allah buka sikit. Ni rezeki masing-masing. Kita cara kita pula, kita lahir begitu dah. Dia berjalan, dia jadi hamba. Rupanya, jangan memikirkan satu ujian yang berat sebagai sesuatu keadaan yang dizalimi. Tidak. Allah tak pernah menzalimi hambanya. Kena ingat macam tu. Tak pernah menzalimi hambanya. Setiap perkara yang Allah bagi pada kita tu pasti ada hikmahnya. Jangan kita kata ini mungkin kot kan, ada hikmah. Bukan mungkin. Pasti. Tapi kita tengok mata kepala kita, kesian kena jual. Bayang kena jual. Macam kita kalau susah, kita akan nampak apa? Kan? Kita mula nak sangka buruk dengan Allah. Jangan. Sangka baik. Pasti ada hikmah dia. Sebab kita selalu fikir bab rezeki ni apa yang kita nak. Itu salah. Sebab tu kita jadi masalah banyak. Saya tak dapat, dia dapat. Saya sikit, dia banyak. Dia duduk tempat yang bagus, saya duduk tempat tak bagus. Dia ada anak, saya tak ada anak. Dia ada kerja, saya tak ada kerja. Yalah kan, kita ni siapa tak? Minta pun bukan dapat. Nampak? Tak nak mengaji, itu susah. Kalau mengaji baru kita faham, rezeki bukan yang kita minta. Rezeki yang Allah bagi itu rezeki. Allah bagi apa? Allah bagi dia anak. Rezeki dapat anak. Tapi kena ingat, bila rezeki ada anak, tanggungjawab banyak tak? Ada orang rezeki tak ada anak. Apa pula rezekinya tak ada anak? Rezekilah tak ada tanggungan. Belanja tak banyak. Boleh tak fikir macam tu? Sepatutnya. Dia bolehlah kaya kan. Aku ni miskin. Lah. Hang miskin tu rezeki lah. Apa pula miskin rezeki? Rezekilah miskin tu pasal kita dah usaha tak dapat kan. Allah bagi miskin juga. Susah juga. Dengan miskin tu kita tak ada tanggungjawab nak memikirkan hal orang lain. Tak berdosa pun tak fikir. Sebab kita pun tak sampai kepada tu.
Tapi orang yang banyak, apa tanggungjawab dia? Banyaklah. Jangan ingat selesa sendiri. Masya Allah. Sebab tu bila kata hidayah ni, bukan semua orang boleh dapat. Kan? Bukan semua orang boleh dapat. Siapa yang Allah nak beri. Ada orang dapat dengan air mata, ada orang dapat dengan darah, ada orang dapat dengan syahid. Tengok macam Hendun, nak dapat bukan senang. Kalau kita fikir Hendun tak payah dapat kot kan. Sebab dia mamah organ dalaman Sayyidina Hamzah. Tak dapat kot kita kata. Kita kata tak dapat, tapi Allah kata dapat. Abu Sufyan, antara pemuka-pemuka Quraisy, geng-geng dia siapa? Walid Mughirah. Siapa geng dia? Abu Jahal. Siapa geng dia? Abu Lahab. Siapa geng dia? Utbah. Tu masuk dia, Abu Sufyan. Tapi akhir-akhir dapat apa? Dapat Islam. Tu kata hidayah ni mahal. Kan? Hidayah ni mahal. Kalau kita faham itu, ya Allah, nak jaga sungguh, nak jaga. Macam mana nak jaga? Jaga elok. Nak jaga tu mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, nak jaga kat mana? Kan? Kita boleh je beramal. Tak boleh, kita jadi orang yang ikut-ikutan. Jadi Salman ni, dia pun, apa yang tuan dia suruh, dia kena buat. Sampai satu tu, dia berjalan-jalan. Kan, dia pergi ke satu tempat, dia nampak, ini tanda-tanda dia. Tanda-tanda. Dia tengok tanah tu subur, pokok kurma banyak. Dia jumpa dah tanda tu. Kemudian dia dengar orang riuh-riuh. Riuh-riuh, kata ada orang datang. Riuh dia hebat lah, riuh hebat. Tala'al badru alaina. Dengar tu. Kan? Dia pun panjat pokok dengar. Betul lah, turun. Sebab dia nak tahu siapa sebenarnya tu. Jadi dia ambil kesempatan tu, dia pergi cek kan. Masa tu, Rasulullah tak salah ni di rumah Abu Ayyub kan. Dia pergi mula dibawa makanan ke, asalnya makanan kot, saya ingat lupa. Dibawa makanan, dia kata kat Rasulullah SAW, ini ialah sedekah. Dia tengok Rasulullah buat apa. Rasulullah tak makan. Rasulullah bagi orang lain. Kan? Dia kata, dah hati dia. Betul lah, ni tanda Nabi ni. Sebab seorang Nabi, dia tak makan sedekah. Besok dia datang lagi. Dia kata, ni ambil ni. Ni hadiah. Dia tengok Nabi pun makan. Sahabat pun makan. Betul dah ni. Nak cek satu lagi. Besok dia datang lagi. Besok dia datang. Dia datang, dia lekuk belakang Nabi. Nak tengok apa? Nak tengok tanda belakang. Nabi tahu je dia nak tengok. Nabi saja angkat baju belakang. Kalau kita malu lah kan. Dah tahu, malu lah. Nabi angkat belakang. Nampak tanda kenabian belakang. Betul dah. Jadi dia jumpa tak Nabi akhir zaman? Jumpalah Nabi akhir zaman. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman tak? Jauh tak perjalanan dia? Yang saya cerita tu pendek je. Tapi kalau kita faham, dia mengaji sampai mati tiap-tiap guru berapa lama? Berapa lama proses mengaji dia? Kalau empat guru, satu orang guru dia mengaji, satu guru 15 tahun. Contohlah kan. 15 tahun kali 4 berapa? Lepas tu dia nak berjalan daripada rumah dia apa semua ni berapa lama? Kita lahir kat hospital Ipoh tu lah Islam lah tu. Jadi mahal tak hidayah kita? Mahal hidayah kita. Jadi kena jaga hidayah kita ni elok-elok. Jangan sampai hidayah kita ni ditarik balik. Apa tanda, apa sebab pula hidayah ni boleh ditarik? Saya pernah sebut tu kan, siapa ingat? Pertama tahu sebab apa? Derhaka kepada mak ayah. Memang tak masuk akal kita fikir. Apa sangkut paut dengan mak ayah kita kan? Sebab Islam ni, dia bukan sekadar kita mendirikan sembahyang. Bukan sekadar kita ni buat umrah, buat haji, bayar zakat, amalan banyak, zikir banyak, selawat banyak, sedekah banyak. Bukan sekadar tu. Tetapi agama ni mengajar pada kita macam mana kita melayani orang yang dekat dengan kita tu, iaitu mak ayah kita tu dengan baik. Mentaati perintah mereka itu selagi mana tak langgar syariat. Kan? Walaupun contoh perkara yang dia suruh tu melanggar syariat sekalipun, kita kena tolak dengan berhikmah. Tak boleh nak mencacatkan hati mereka. Sebab kita pernah duduk dalam perut mak kita. Bila pernah duduk dalam perut mak kita, bermakna apa? Kesana kemari dengan dia. Maka kita pun dilahirkan. Sebab kita baru dilahirkan, maka tak jauh lagi daripada mak kita dalam dakapannya.
Dah lama sikit, baru kita jauh sikit diribaannya. Baru jauh sikit, nampak? Sampai sekarang lagi jauh. Kan? Itu pun ada satu ilmu yang lain. Sebenarnya kita datang seorang, balik seorang. Kita datang dalam roh dulu, kita datang kat dunia ni seorang. Walaupun kita ni kembar, tapi bukan bermakna kita tu berdua. Seorang juga. Kita ada adik-beradik kembar. Sebab tu adik-beradik kembar ada kat sini seorang, seorang ke tempat lain. Kan? Bukan kata berdua, maksud dia akan balik berdua. Tak, dia seorang juga. Hatta kalau kita tengok, kalau dikebumikan 7 orang sekali dalam satu liang pun, nampak dia balik 7 orang. Tapi sebenarnya seorang. Masing-masing bahagian. Masing-masing marab buka kena tanya. Man rab buka kena tanya masing-masing. Masing-masing bawa amal masing-masing. Masing-masing ada dia punya bahagian. Sama ada dibuka pintu syurga ataupun dibuka lubang-lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu bila datang seorang, kenapa Allah bagi peluang kita ada pasangan? Kenapa Allah bagi peluang pada kita ada keluarga? Kenapa Allah bagi peluang pada kita ada harta? Kenapa Allah bagi peluang pada kita ada pangkat, darjat, kedudukan, pekerjaan dan aktiviti hidup? Sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita peluang menjadikan semua ini sebagai ibadah. Sebab kalau kita semayang 5 minit, kalau semayang duha banyak-banyak pun, berapa lama? 3 jam ke tak? Lebih kuat setengah jam kan? Setengah jam. Kalau satu orang duduk lepas subuh di masjid, dia nak tunggu sampai isyraq, nak tunggu sampai duha. Kalau dia ambil daripada pukul, sekarang ni pun subuh lambat. Kata dari 6.30 lah kita ambil kan? 6.30. Saya ingat sampai pukul 8 dia dah siap dah. Lebih kurang sejam setengah je. Jadi hidup ni ada 24 jam. Kalau kita kira kok mana pun, banyak lagi balance-balance dalam hidup ni. Walaupun kita telah beribadah macam-macam. Kan? Jadi yang balance-balance dalam hidup tu nak diasingkan ke tak? Dia mesti jadi satu je. Jadi satu macam mana? Dunia akhirat satu. Dia tak boleh jadi dunia lain, akhirat lain. Apatah lagi kita boleh kata dunia 50, akhirat 50. Tak mungkin. Kan? Betul tak? Mana mungkin? Sekarang ni dalam kelas kita ni, yang dunianya mana? Ni semua dunia. Yang akhirat tu di mana? Niat tadi. Innama amalu biniat tu mengakhiratkan semua benda. Sebab meja, kerusi, mikrofon, handphone, jam, baju, apa semua, kipas, aircon semua ni, dia duduk dalam satu keadaan untuk buat apa? Untuk mencari ilmu. Semua ni jadi ibadah. Jadi kita mengakhiratkan, dunia tu kita akhiratkan. Jangan akhirat kita duniakan. Ulang balik. Dunia tu kita akhiratkan. Jangan akhirat kita duniakan. Jadi bila akhirat ni, kan, semua terjadi ke akhirat, dunia kita akhirat kan, apa masalah kita? Tak ada masalah apa. Jadi yang Allah bagi peluang macam-macam ni, Allah bagi kita bina amal. Dan kita siap amal ni, bila mati, apa kamu jadikan yang dunia hari itu? Kita bangkit dengan amal soleh. Kita bangkit bertemankan amal soleh. Itu Allah bagi peluang. Sebab tu Allah tak nak kita cinta kepada perkara ni semua. Maka sebab tu kita datang seorang, ujung seorang. Dulu saya seorang, kemudian saya ada berdua, kemudian saya ada anak, kemudian anak besar, kemudian dia jauh, dia kerja, dia kahwin. Akhirnya tinggal siapa kat rumah? Tinggal siapa? Tinggal berdua. Akhirnya lagi tinggal siapa? Seorang. Sebenarnya kita tak pernah seorang kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah nak ajar gitu. Kok mana kamu cinta kepada dunia pun, kamu kena leraikan cinta tu. Letakkan cinta tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya perkara dunia jadi akhirat. Jangan cinta pada dunia. Tapi itulah yang orang cinta. Berebut-rebut, bermegah-megah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Orang suka apa? Bermegah-megah, sombong, berlumba-lumba. Dengan apa? Perkara dunia. Dengan hartanya, dengan anaknya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, dengan keturunannya. Bila nak sedar? Hatta zurtumul maqabir. Allah ingat kita 2 kali, Allah ingat. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kita tak faham. Kita baca, kita tak faham. Habis itu.
Sebab tu balik kepada tadi bila kita kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau kita faham, hari-hari kita berlumba nak amin tu. Ya Allah laknat Yahudi kan. Hari ni Yahudi rimbang. Kalau kita ramai-ramai sembahyang, kita duk amin kat dia. Dia tahu benda ni kalau Allah mahu habis dia. Memang dia akan habis pun. Sebab dia dengki Yahudi ni. Kalau ditanya orang paling dengki siapa? Yahudi je. Dan dia paling dengki kat siapa? Dekat orang Islam. Sebab tu kita tengok kat Palestin sekarang, ya Allah, dah mati pun dia bongkar je. Dengan orang mati pun dia takut. Dia takut dengan bayang-bayang sendiri. Dia merobok, orang kata. Dia punya dengki. Jadi balik kepada tadi, jadi nak jaga hidayah, sebab jangan ditarik, jaga mak ayah. Sebab mak ayah kita tu, dia ada berkat. Siapa yang pernah ada pengalaman ni, semua orang ada pengalaman masing-masing, dia akan tahu. Hidup dia akan tenang bila dia balik kepada tu. Tapi kalau dia derhaka dengan mak ayah dia, dosa. Ada orang, dia beramal, dia faham gitu. Kan? Dia tak jaga mak ayah dia. Mak ayah dia kata, mak ayah tu adalah perkara yang penting nak jaga hidayah sebab menunjukkan ibadah kita sudah membuahkan hasil, sebab tu ada akhlak dengan mak ayah kita. Sama dengan guru, dia tak ada derhaka kepada guru. Sebab tu dia faham jaga guru dia, beradab dengan guru dia, sebab dia faham daripada amal yang dia dapat itu, maka buah dia akhlak. Dan dengan akhlak tu pula, dia juga tak bergaul dengan orang zalim. Tak bergaul, bukan tak bertumpa. Ada beza tak bergaul dengan berkawan? Ada beza. Sebagai contoh kat mana hari tu, saya tak ingat. Contoh kalau nak bergaul, dia mesti dicampur sekali. Kalau kawan satu-satu, tepung-tepung, bawang-bawang, garam-garam, gula-gula. Itu bukan bergaul. Kalau gaul, masuk sekali. Ambil tepung, bubuh air, bubuh garam, bubuh gula, bubuh bawang. Dia kacau-kacau-kacau. Kalau tak berbawang, jadi cucur manis. Bubuh bawang, jadi cucur bawang. Bubuh kucai, jadi cucur kucai. Campur udang pula, jadi cucur udang. Itu bergaul. Hilang. Tak boleh bergaul. Kalau bergaul, tarik hidayah. Sebab nanti, kita akan selesa dengan kedudukan orang tu. Orang tu cinta dunia, kita pun cinta dunia juga. Sudah bergaul. Tapi jangan salah faham. Bukan tak boleh jumpa. Boleh. Kita jumpa sebab nak ziarah dia. Nak beri nasihat. Kan? Atau ada urusan-urusan yang berkaitan. Tapi jangan bergaul dengan dia. Nanti kita rosak. Allahu'alam. Itulah yang boleh saya sampaikan pagi ni. Sebab awal minta pun memang saya kata saya nak beri tajuk umum ni sebab saya pun nak cepat. Saya ambil poin itu je. Poin yang mudah tu, kena ingat balik, hidayah ni mahal. Buat satu perbandingan yang mudah nak faham, berkaitan dengan cerita Salman Al-Farisi, yang kemudian jadi sahabat yang besar, sahabat yang hebat, sehingga waktu Rasulullah minta pandangan, maka dia beri pandangan yang terbaik, itu pandangan membina parit. Dan sebab tu membina parit itu pula, kalau kita nak tambah sikit cerita dia, bukan senang, pasal keadaan bumi di sana, keadaan dia berbatu-batu, keras. Tapi bila Rasulullah beri arahan, kita kena gambling semua tenaga. Mula-mula orang fikir kan, macam mana nak buat ni? Dia punya bukan tanah macam kita. Tapi Rasulullah suruh, tak ada siapa pun yang kata tak boleh. Semua boleh berlaku. Semua pakai, boleh berlaku. Nak buat parit. Dengan Rasulullah sendiri pun terlibat. Nak buat pula bukan kecil. Sebab kata Salman Al-Farisi, macam mana keadaan nak buat parit ni? Salman kata, sejauh sampai seekor kuda tak boleh melompat. Kan? Jadi kalau dari hujung sana, kuda boleh lompat sampai sini, bukan besar ni lah. Kuda tak boleh lepas sampai hujung bangunan tu. Maknanya nak buat daripada depan ni sampai belakang. Keadaan muka bumi pula keras-keras. Tapi ada orang kata, keraslah, payahlah, alat tak ada. Ada tak? Dah, no comment. Sebab, bila ada kepimpinan, itu walak tu. Dia kena ada ketaatan. Dan kita pun ikut lah. Selagi mana tak langgar syariat kan, kita buat. Tapi ramai-ramai tak ada seorang tak boleh buat. Bila tak boleh buat, dia mengadu kat siapa? Mengadu kat Rasulullah. Dia nak adu kat siapa lagi? Tengok, Rasulullah semua ilmu dia tahu. Sebab Rasulullah tempat sumber ilmu tu. Datang Rasulullah, ya Rasulullah, kira macam segan nak cakap kan, sebab orang lain boleh buat ni, batu ni tak boleh sangat. Kata. Maka Rasulullah datang, Rasulullah bismillah, pum, batu yang besar tu pecah 3. Dia pecah 3. Rasulullah ketuk batu yang pertama, nak pecah lagi, keluar satu cahaya. Tahu apa cahaya tu? Cahaya tu, saya pendek cerita lah, ada semua batu tu keluar satu cahaya, ambil satu gambaran lah, yang akan datang. Saya ambil satu je, saya petik satu je. Iaitu Konstantinopel, Rasulullah kata akan jatuh ke tangan kita. Masa tu
nak perang Khandaq. Tapi Rasulullah cerita yang akan berlaku 600 tahun kemudian. Masya Allah, berkat. Dan memang Konstantinopel ditawar oleh orang Islam waktu zaman siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Yang Abu Ayyub Al-Ansari pun cuba nak dapat kan. Tak dapat kan. Memang tak dapat, zaman tak dapat. Sampai Abu Ayyub Al-Ansari pun mati syahid di sana. Masya Allah. 600 tahun lepas tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Cerita apa? Rentetan daripada perang Khandaq tadi lah. Yang idea tu dicetuskan oleh Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan hidayah kita ni sampai mati, sampai dibangkitkan, sampailah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat. Pasal selagi hidup, ujian tak berhenti. Kena jaga tu. Saya ingat diri saya. Dan saya ingatkan semua. Tak kira yang live ke, di mana-mana. Kena ingat, ada ujian, sabar, sungguh-sungguh. Sabar dan solat. Sebab Allah pesan gitu. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Sebab jangan ingat bila habis ujian, habis dah. Tak ada. Selagi hidup. Selagi tak mati, ujian tak berhenti. Sebab hidup ni memang ujian. Selamat bila mati dengan iman. Baru selamat. Amin. Jaga sungguh. Doakan saya doakan semua. InsyaAllah. Jadi hari ni kita ambil kesempatan juga. Satu, tahun baru lah. Kemudian kedua, cucu Nasir Faizah ni. Yang masuk setahun. Ada soalan? Tak apa. Kejap. Itu macam khusus lah. Khusus. Kita doa, ya Allah, kau jadikanlah anak-anak kami ni anak-anak yang soleh lagi bertakwa. Sebab bila dia bertakwa, dia akan ikut apa yang kita nak. Imam Mahdi, Nabi Isa kan. Tapi kalau tak bertakwa, dia tak akan ikut. Sebab yang sebut khusus boleh lah sebut, bukan salah. Cuma kalau nak faham, sebut umum tu pun dah boleh lah. Sebab bila dia bertakwa, insya-Allah dia akan taat mak ayah dia akan taat guru dia akan ikut jadual yang telah dijadualkan. Kan? Nampak tak? Tapi kalau kita khusus tu pada kita lah. Pada kita boleh lah nak buat tu boleh. Minta apa boleh. Cuma doa ni, dia pergi pada hal yang lain pula. Doa ni, kalau orang tanya boleh ubah takdir tak? Kadang-kadang orang tanya tu. Doa ni boleh ubah takdir selagi mana takdir tu mu'allaq. Mu'allaq ni yang boleh berubah. Tapi kalau takdir tu mubram, walaupun doa tu doa yang kita pada orang kita sayang, dia tak boleh berubah sebab dia dah tetap. Tapi kita tahu tak? Kita tak tahu. Bila tak tahu, kerja kita doa lah. Kalau doa tu berubah, bukan sebab doa kita tu yang berubah. Sebab dia duduk pada mu'allaq tadi, dia boleh berubah lagi. Sebab pada Lauh Mahfuz. Bila di Lauh Mahfuz, makhluk Allah bernama qalam, tulis. Bila tulis, dia pun makhluk. Bila makhluk, dia pun tak tahu. Kan? Makhluk tak tahu apa-apa, Allah yang tahu. Itu kita boleh doa. Jadi doa ni senjata. Maka Allah ajar kita, doa ni senjata. Ud'uni astajib lakum. Memang Allah suruh berdoa. Orang tidak berdoa ni, mana orang yang sombong dengan Allah. Kita doa. Jadi kalau ustazah nak sebut jadi pengikut Imam Mahdi sebab di akhir zaman kan. Yang benar lah sebab Imam Mahdi pun macam-macam. Sekarang ni Nabi Isa itu khusus kita nak doa untuk anak itu boleh je. Tapi maknanya yang lebih faham, nak semua orang faham, jadi soleh lagi bertakwa. Kalau engineer yang bertakwa. Kalau orang bisnes yang bertakwa. Kalau ustaz yang bertakwa. Kalau ustazah yang bertakwa. Kalau tak bertakwa, ustaz melingkup. Kan? Tak ada artinya kalau tak bertakwa. Tapi jalan tu kena pergi. Allahu a'lam. Saya balik pada tadi, mana kita doa lah secara umum. Doa untuk kita semua dan untuk cucu. Apa nama cucu lupa? Rabiatul Adawiyah tu lah. Orang wali besar ni. Masuk setahun, umur 3 hari bulan baru setahun. Tapi kita doa hari ni untuk semua. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang lemah lagi jahil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mentaati perintah-Mu ya Allah, meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah, dan berusaha sedapat mungkin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami ya Allah, perlindungan kepada kami ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, redha-Mu ya Allah, keampunan-Mu ya Allah yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banyak dosa kami ya Allah, banyak salah kami ya Allah, banyak silap kami ya Allah, yang sering kali ya Allah kami bertaubat. Dan ya Allah, kami ulangi lagi kesalahan dan kesilapan itu kerana kelemahan dan kejahilan kami ya Allah. Ya Allah, kami merayu kepada Engkau ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan untuk bertaubat kepadamu ya Allah, kesempatan bertaubat sebelum meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesungguhan untuk bertaubat ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Tuhan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika kami sakit ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, jika kami ada hutang piutang ya Allah, Engkau selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, jika kami ada masalah ya Allah, Engkau selesaikanlah, Engkau keluarkanlah kami dari segala masalah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika hati kami dalam kerunsingan ya Allah, Kau berilah ketenangan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, padukanlah iman kami ya Allah, padukanlah Islam kami ya Allah, padukanlah takwa kami ya Allah, dunia sampai akhirat, sampai kami tiba dengan selamatnya di dalam kampung kasal kami, syurga-Mu ya Allah, dan dapat menikmati melihat ya Allah, dapat kami bertemu dengan Engkau ya Allah, melihat akan Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami yang telah menjadikan kami dan seluruh dan segalanya adalah ciptaan-Mu ya Allah. Barang yang dulu, barang yang sedang, barang yang akan, semua milik-Mu ya Allah, segala-galanya milik-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, kerana kami ini ya Allah hamba-Mu yang kurang bersyukur ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kesyukuran kepadamu ya Allah, dapat mengingati Engkau ya Allah, dapat memperbaiki amalan kami ya Allah. Semoga di tahun yang baru ini ya Allah, amalan kami semakin baik ya Allah, takwa kami semakin baik ya Allah, ilmu kami semakin bertambah dan bermanfaat ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berikanlah juga ya Allah semua kebaikan ya Allah, dunia dan akhirat kepada cucu kami ini ya Allah, Rabi'atul Adawiyah ya Allah. Kau jadikanlah Rabi'atul Adawiyah ini ya Allah sebagai hamba-Mu yang salihah, sebagai wali-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah hati Rabi'atul Adawiyah ya Allah, cerdaskanlah akal Rabi'atul Adawiyah ya Allah. Engkau sihatkanlah tubuh badan Rabi'atul Adawiyah ya Allah. Kau lindungilah Rabi'atul Adawiyah zahir dan batin daripada syaitan yang direjam, dari segala makhluk yang mendatangkan mudarat, dari segala penyakit berjangkit, daripada segala wabak ya Allah. Berilah perlindungan ya Allah, perlindungan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau kasihilah ya Allah, rahmatilah ya Allah mak ayah kami ya Allah, mak mertua, ayah mertua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terlalu banyak jasa mereka ya Allah, tidak terbalas akan kami akan jasa mereka ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka, redailah mereka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah
والمعافاة والدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في البلاء الدنيا عذاب القبر عذاب الآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا وفي الآخرة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di kesempatan berdoa ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, Kau tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berilah kekuatan hati kepada saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Mereka menghadapi ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berilah kekuatan hati kepada mereka ya Allah, berilah menang kepada Islam ya Allah. Ya Allah, kalahkanlah Yahudi ya Allah. Ya Allah, kalahkan Yahudi ya Allah, kalahkan Yahudi ya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah tempat kami bergantung dan berserah ya Allah. Kami hanya mampu berdoa ya Allah, kami hanya mampu berdoa ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, takbir, takbir. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nak umum apa-apa ke? Nak cakap apa-apa? Nak announce apa-apa? Nak announce apa-apa ke dekat jemaah? Tak ada apa ya? Kita semakin tua. Dan kita punya usia semakin berkurangan. Bermakna masa kita semakin hampir. Allahu akbar. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Tabarakallah. Suwaibah. InsyaAllah. Saya terima. InsyaAllah. Bila Ustaz nak pergi ni? Saya pergi. Lagi satu saya nak pergi Mesir. Lupa nak cakap. 21. Bukan pergi lama, kejap je.